Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seterusnya kita menjemput rahmat Allah buat kita, buat majlis kita, seluruh yang hadir dan buat semua peniaga. Semoga perniagaan dirahmati dan diberkati oleh Allah dengan selawat ke atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adila Diana Amir. Terima kasih kepada pihak penganjur yang saya muliakan dan cintai kasihi, iaitu Encik suami tercinta Al-Fadil Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Selalu orang panggil dia Ustaz, tapi sebenarnya dia orang engineering, pensyarah dalam bidang engineer, tapi dah resign juga bersama dengan saya 3 tahun lepas. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, soalan Adila Diana Amir iaitu adakah wujud cinta yang tidak direstui oleh Allah? Masya Allah. Kita tidak akan mampu mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita. Dan kita tidak akan mampu mencintai diri kita sebelum kita mencintai Allah. Saya ulang lagi sekali. Kita tidak akan mampu mencintai orang lain melainkan kita perlu mencintai diri kita terlebih dahulu. Dan kita tidak akan mampu mencintai diri kita selagi mana kita tidak mencintai Allah. Kerana Allah lah pemilik cinta, Allah lah yang memberi cinta, dan Allah juga yang boleh menyuburkan cinta, dan Allah juga boleh mengambil semula cinta yang Allah beri. Tuan-puan sekalian, nikmat yang paling tinggi nilai adalah nikmat cinta. Setuju atau tidak? Sebagaimana cinta ini benihnya bermula di syurga. Cinta di antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Apabila Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam berada di syurga dengan penuh kenikmatan tetapi tidak bahagia. Rasa sunyi, rasa sepi, rasa tercari-cari, rasa keseorangan. Soalnya tidak ada erti sebuah kehidupan tanpa cinta. Lalu Allah ciptakan daripada rusuk kiri Nabi Adam, iaitu Siti Hawa. Lalu terbenihlah rasa cinta dan ternodanya juga ataupun melanggar perintah Allah juga kerana cinta. Dan bertemu kembali dengan rasa bertaubat juga kerana cinta. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hubungan antara ibu ayah dengan anak, hubungan cinta. Suami isteri cinta, kawan-kawan cinta, adik-beradik cinta. Sama juga dengan seluruh manusia yang kita rasa sayang, ia bermula daripada rasa cinta. Nabi SAW bersabda, Anta ma'a man ahbabta, Anta ma'a man ahbabta. Nabi bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Perhatikan siapa orang yang kita bersama sekarang. Kita bersama atas sebab cinta. Walaupun orang yang kita berkawan itu ada keburukan, pernah menyakiti hati kita, suami pernah mengecewakan kita, isteri pernah menjatuhkan kita, contohlah menjatuhkan maruah dan sebagainya, anak pernah melukakan hati kita, tapi asbab cinta kita bertaut kembali kasih sayang. Subhanallah.
Sebab itu bila Nabi sebut, kamu akan tetap bersama dengan orang yang kamu cinta kalau kamu benar-benar cinta. Dan kamu akan bersama sampai ke syurga sekiranya kamu mencintai orang yang mencintai Allah. Itu syarat. Cinta senang nak sebut, I love you till jannah, cinta sampai ke syurga. Saya mencintai awak kerana Allah. Lalu mesej yang bukan-bukan sampai mesej-mesej yang berunsur lucah, na'udzubillah min zalik, sebab didorong hawa nafsu bertukar gambar-gambar maksiat. Apabila cinta yang dilafaz kerana Allah tetapi melanggar perintah Allah, itu adalah cinta hawa nafsu, bukan cinta daripada Allah. Tuan-puan sekalian, 4 tahun saya menjadi ketua unit runding cara. Ketika saya menjawat jawatan penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, saya jadi ketua unit runding cara. Dan pengalaman saya, banyak rumah tangga yang runtuh, yang rosak asbab permulaan. Pertama, ketika tempoh bercinta. Kedua, ketika tempoh bertunang. Ketiga, bagaimana majlis pernikahan yang dibina. Memang ada kaitan. Saya menguruskan banyak konflik rumah tangga yang baru kahwin sebulan nak bercerai, 3 bulan nak bercerai, 5 bulan nak bercerai, 1 tahun nak bercerai. Yang mana kenduri kahwin dah berhabis berpuluh ribu. Yang mana mereka bercinta 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cinta lama. Tapi perkahwinan baru sebulan, baru 3 bulan, baru 5 bulan, baru setahun, sentiasa melafazkan perkataan cerai. Dan bila pasangan yang baru berkahwin nak bercerai, soalan utama saya, apa yang kamu dah buat semasa bercinta? Kedua, apa yang kamu dah buat semasa bertunang? Ketiga, bagaimana walimah majlis nikah kamu? Ini soalan yang sangat penting. Lepas tu ramai yang kata, yang bercinta ni jawab, alah ustazah, biasalah orang bercinta, macam orang lain lah bercinta, macam tu lah kami pasangan muda orang bercinta, kadang-kadang kami langgar, kadang-kadang kami leka. Kamu ada pegang tangan? Tak saya cakap lah ustazah, bukan takat pegang tangan, semua benda pegang lah ustazah. Kami mengaku sebelum kahwin, masa bertunang lagi-lagi lah, semua benda pegang, kecuali kami tak berzina je ustazah. Bahkan ramai yang mengaku, saya dulu ceramah kursus kahwin, hampir setiap minggu ceramah kursus kahwin. Di hadapan 80 peserta, 100 peserta, 200 peserta, hampir setiap minggu saya ceramah kursus perkahwinan. Dan bila saya sebut, siapa yang bakal bernikah, bakal berkahwin, tapi kamu belum bertaubat dengan segala dosa yang kamu buat dalam tempoh bercinta dan bertunang, percayalah perkahwinan kamu tidak akan kekal lama. Bunyi itu memang saya nak buat rasa takut. Kerana ujian akan bermula selepas kamu akad nikah. Syaitan ketika tempoh bercinta, dia memberikan suasana yang begitu indah. Rindu, sayang, susah jadi senang. Tidak ada istilah penat dalam membuktikan cinta. Tetapi sebaik akad nikah, syaitan akan bertukar rupa, berusaha untuk meruntuhkan rumah tangga ini. Tetapi apabila sebuah rumah tangga, kita kata nak bina masjid, tapi masjid tidak boleh dibina di atas tanah yang haram. Pernikahan tidak boleh dibina dengan maksiat-maksiat, kecuali taubat. Selepas saya cakap begitu dalam slot ceramah saya, banyak pasangan yang akan datang jumpa selepas saya berceramah, ataupun akan cari saya dekat pejabat agama. Semua buat pengakuan, kebanyakannya sudah pun sampai berzina, dah semua perkara buat, maksiat buat. Mereka buat alasan, lagipun kami nak kahwin kan ustazah. Kelonggaran yang diberikan oleh ibu bapa pada zaman moden sekarang. Pergi uruskan untuk jemputan kahwin, pergi uruskan nak pilih baju pengantin, semua dibiarkan pergi berdua. Akhirnya tak kisah, tak ambil tahu. Sekarang ni kalau nak tempah hotel boleh by jam. Bayar untuk 1 jam, bayar untuk 2 jam, bayar untuk 4 jam. Bukan perlu 1 hari pun nak booking bilik-bilik dan sebagainya.
Sebab pengalaman saya, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu para penganjur, saya bagi pujian kepada penganjur majlis ini. Abang kan, antara penganjur, abang kepada Diana Amir. Dan saya lihat di situ kan, ada gambar Dr. Zaharuddin. Bagaimana sebuah perkahwinan patuh syariah dan sebagainya. Memang antara tanggungjawab pengatur acara pernikahan, kerana berusaha anda menganjurkan majlis pernikahan yang patuh syariah. Kita semua cakap nak nikah kerana Allah, mengharap redha Allah, mengharap cinta daripada Allah. Tetapi permulaan daripada cinta, kemudian plan untuk majlis pernikahan, mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaflah saya macam tegas kan. Tetapi saya memang nak guna platform ni, saya bersyukur Allah beri saya peluang ni. Saya nak sebut dari sudut hukum ya. Ada dua pendapat menganjurkan majlis walimah. Pendapat yang pertama, menganjurkan majlis walimah adalah wajib. Kerana ada hadis Nabi, Nabi sebut, wajib ke atas kamu menerima undangan majlis walimah. Kalau kita menerima undangan majlis nikah, wajib untuk kita hadir. Dan kewajipan itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu, kewajipan di atas diri masing-masing. Kecuali sekiranya ada rasa syak wasangka, syubhah pada makanan, hidangan. Kedua, sekiranya majlis pernikahan ataupun perkahwinan itu bercampur kemungkaran atau maksiat, maka gugur kewajipan untuk kita hadir. Dan seterusnya, jika ada keuzuran, terlalu jauh, sakit, kesibukan melampau, semua itu boleh menjadi keringanan. Pendapat yang kedua, walimah adalah sunat muakkad. Tetapi yang masyhur pendapat, majlis walimah wajib. Yang kedua sunat muakkad. Memenuhi jemputan majlis walimah adalah wajib. Yang kedua sunat muakkad. Bermaksud majlis nikah, penganjuran program ini menyediakan platform untuk pengatur cara pernikahan adalah suatu yang dituntut. Sebenarnya anda yang memberikan khidmat atau cara pernikahan, anda telah memudah cara satu ibadah yang sangat besar dalam Islam. Sebab walimah itu diberi pahala yang besar, dituntut, diberikan hebahan pernikahan. Tetapi sekiranya majlis walimah bercampur dengan kemungkaran, pengantin mendedahkan aurat, pergaulan bebas dalam majlis tersebut, kemudian ada nyanyian-nyanyian yang terlarang, dilarang wanita bernyanyi, melenggok, suara wanita yang dilenggok-lenggokkan dan sebagainya. Bila bercampur, majlis itu tidak lagi menjadi majlis ibadah ataupun majlis yang barakah, apatah lagi untuk dapat rahmat Allah. Na'udzubillah, majlis itu telah mengundang murka Allah. Maka bagaimana kita nak meneruskan perkahwinan selepas itu dengan mengharapkan rahmat Allah? Saya minta maaf sebab ramai kata nikahkan sekali, buat all out, lepas tu kita taubatlah. Siapa yang merancang untuk taubat dan merancang untuk melakukan maksiat, na'udzubillah, itu di antara taubat yang tidak diterima oleh Allah. Orang yang bertaubat ni menyesali selepas dia tak sengaja, dia kalah dengan hawa nafsu. Bukan dia plan-plan untuk buat maksiat, dan dia dah plan dah lepas tu bertaubat. Dia sedang menipu siapa sebenarnya? Adakah dia sedang menipu Allah ataupun menipu diri sendiri? Saya nak tutup soalan ni begini. Contohnya ya, encik bagi pada saya hadiah. Hadiah apa encik bagi ya? Cincin. Cincin tu macam biasa je encik. Kursi urut. Macam mana boleh hadiah macam tu ha? Okey, apa ya hadiah yang mahal? Tak, saya bagi pada encik hadiah. Saya bagi encik hadiah Lamborghini. Bukan Lamborghini. Encik suka ke Lamborghini? Saya bagilah 2 biji Lamborghini saya bagi. Konon lah saya banyak duit kan. Masa ni dalam tempoh bertunang lah, kononnya saya jutawan. Saya bagi encik hadiah Lambo. Betul tak sebutan tu? Betul lah tu. Saya bagi hadiah Lamborghini, kereta mewah cantik.
Lepas tu saya nak tanya Encik lebih sayang Lambo ke lebih sayang saya? Jawab. Dah dapat Lamborghini, agak-agak lebih beri perhatian ke... Oh, jadi Lambo lah. Sayang saya lagi. Sebenarnya jawapan dia kena jawab Lambo. Ya, format jawapan. Lamborghini ni dah ni. Tak apa. Tak, ini andaian. Saya sebenarnya nak sampaikan begini. Ada orang bila dapat hadiah, kerana hadiah tu best, seronok dan sangat besar, syok, dia lupa kepada pemberi hadiah. Boleh jadi sebenarnya kita ada temu janji, tapi Lambo pun ada temu janji untuk servis. Jadi encik rasa encik nak utamakan temu janji yang mana? Lamborghini ke temu janji saya? Oh, Lamborghini, dia kata. Allah berikan satu anugerah cinta. Kita jatuh cinta. Oh, jatuh cinta ni nikmat yang hebat, betul tak? Dan bila cinta tersekat, itulah sangat azab. Azab yang tidak terperi bila cinta tersekat. Cinta tak bertepuk pun satu azab. Tapi bila saling mencintai, berbalas cinta, nikmat yang sangat hebat. Masya Allah, yang sangat dahsyat. Apabila Allah beri kita perasaan cinta, itu hadiah daripada Allah. Lalu kita leka dengan hadiah yang Allah beri, lalu kita buat maksiat, kita lupa Allah, kita langgar larangan Allah. Saya nak tanya soalan, kalau saya dah geram pada suami saya ni, asyik dengan Lamborghini sampai lupa saya, boleh tak saya nak ambil balik Lamborghini tu? Boleh tak? Boleh lah, sebab saya yang bagi hadiah, saya yang beli. Lamborghini itu pun masih nama saya. Saya ambil balik sebab saya geram. Dia lebih fokus pada Lamborghini daripada saya yang memberi hadiah. Begitulah Allah boleh ambil cinta yang Allah dah beri apabila melihat hambanya leka dengan hadiah cinta yang diberi. Wallahu a'lam. Insya-Allah. InsyaAllah. Tadi satu perkara daripada Ustazah yang memang sangat-sangat direct, dan juga kalau dalam terasa dalam hati tu ada kesalahan yang kita pernah lakukan, InsyaAllah Allah itu maha penerima taubat. Kita masih sempat lagi untuk bertaubat, InsyaAllah selagi Allah kita masih ada. Kepada semua yang iran, sebab saya rasa apa yang saya cakap tadi tu banyaknya saya istighfar. Ya Allah, banyaknya salah saya, banyaknya salah keluarga saya, banyaknya salah kita punya kawan-kawan kita banyaknya, Masya Allah, kita betul-betul diri kita. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas teguran tadi yang pastinya kita semua perlu untuk reflect diri. Kadang-kadang kita rasa macam Ustazah ni macam tahu je kita tengah buat apa. Itu sebenarnya hidayah daripada Allah datangkan Ustazah untuk datang ke sini jauh-jauh untuk cakap dengan kita. Jangan pula kita pula yang ego diri tak nak dengar lah, nantilah tak. Sebab dalam Islam ni macam-mana Ustaz saya selalu untuk kongsi dengan saya, Ustaz Ahmad Syarif Harun dengan kongsi dengan saya, Islam ini tak ada nanti. Sebab nanti tu atau esok itu sekejap lagi tak pasti. Tak pasti kan? Kita akan hidup lagi ke? Sekejap lagi kita keluarkan ini betul ke? Kita akan hidup lagi ke? Kita akan berjumpa lagi ke? Yang pasti ialah sekarang. Kita masih hidup lagi sekarang. Itu pasti. Jadi kita perlu lakukan apa saja taubat itu sekarang. Jangan keluar nanti baru nak istighfar. Tunggulah dah ambil wuduk, tunggu dah dekat rumah, dah pakai telephone, pakai sejadah, baru nak istighfar. Tak payah. Sekarang ini dah boleh istighfar kepada Allah SWT. Di mana sahaja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun yang tiada dosa, tapi sekurang-kurangnya 70 kali istighfar dalam sehari. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ni kalau kita tak pernah istighfar, tak pernah minta ampun kepada Allah SWT, betapa egonya kita sebagai hamba Allah. Mungkin kerana kita rasa kita sudah cukup baik, ataupun adakah kita kebal daripada kematian. Itu refleksi untuk diri kita sendiri, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah yang punya Ustazah. Dan seterusnya soalan kepada Ustazah juga. Sebab tadi Ustaz Encik Tunku, Encik Ustaz, tak pula Ustaz Encik Tunku, dah kongsikan tentang bagaimana bila cinta tu mula-mula kita rasa macam tak direstui sebab berbezanya, yelah tak suka dengan orang kata kan. Tapi Alhamdulillah Allah telah membenarkan untuk bersama juga akhirnya. Tapi bagaimana pula bila memang langsung keluarga terima, tak direstui oleh kita punya ahli keluarga, adakah kita masih boleh juga terus-terusan, yelah kita dah ada yang dah kenal, tak tahu kita akan jumpa lagi tak orang yang
macam mana kita punya pilihan tu. Saya semua memberikan penjelasan lah kepada kami semua untuk kami mendengar kata keluarga ataupun untuk kita teruskan dengan percaya mungkinlah Allah akan beri merestui dan mungkin Al-Quran ini juga akan berubah fikiran untuk merestui akhirnya insyaAllah. Ya kan Ustaz? Okey, subhanallah, soalan yang sangat bagus. Bagaimana dalam situasi dah jatuh cinta, dah seia, sehati, sejiwa, memang dia punya wife tu kuatlah. Memang cinta luar biasa lah kita kata. Allahu Akbar. Tiba-tiba bila propose kepada ibu bapa, tiba-tiba ibu bapa tak setuju. Sebenarnya kami melalui fasa-fasa tersebut. Cuma faham ke tak Ustaz cerita tadi, saya rasa ramai yang faham. Bila saya dah habis di Uniza sekarang, Kuza, masa tu saya dalam proses nak pergi ke Mesir untuk menyambung ijazah. Ketika itulah berlakunya Edigan. Selalulah tak kerti nak sebut. Ketika itulah berlaku proses pengoratan encik suami pada saya. Kisah dia macam novel, macam filem, tapi kita tak sempat nak cerita malam ni. Tapi akhirnya saya tak kenal dan tak pernah jumpa dan tak pernah tahu bagaimana rupa paras encik suami ketika itu. Saya hanya ada bekalan namanya sahaja. Dan saya tahu di mana dia belajar. Di situlah saya buat penyiasatan demi penyiasatan orangnya macam mana. Sehinggalah buat istikharah. Dan ketika itu walaupun tak pernah jumpa, tak pernah tengok, gambar pun tak pernah tengok, tak tahu macam mana rupa paras. Rupanya macam artis. Tak ada. Artis di hati saya lah. Jadi tuan-puan sekalian, bila diusulkan pada ibu ayah terus blok. Terus tak terima. Sebab alasan utama, Asma pergi Mesir dulu, nanti jumpalah ustaz-ustaz pengajian Islam sama-sama. Sebab itu adalah suasana keluarga kami. Semuanya dalam bidang mak ataupun sebelah ayah dan bidang agama. Tiba-tiba dalam bidang kejuteraan. Saya terus putus, terus berhenti. Sebab bagi saya ketika itu restu ibu bapa, redha ibu bapa paling utama. Bolehlah kita berhenti dalam beberapa hari je sebenarnya. Lepas tu merana lah sangat kan, merana. Saya tak tahulah encik merana ke tak. Biasa je. Saya rasa saya merana lah juga kan, sedih ni meratapi cinta yang tak direstui. Tapi doa terus doa sebab hati dah jatuh kan. Dah tak boleh nak kutip balik dah kalau dah jatuh. Jadi doa. Akhirnya encik suami beranikan diri seorang diri, student, naik bas daripada Johor, UTM Johor, seorang-seorang. Saya tak tahu persiapan apa yang dia buat. Turun bas, naik pula sampai depan rumah mak ayah saya di Kampung Batu 6. Itulah yang berlaku. Dia pergi serah diri dekat ayah saya. Berlaku soal jawab. Dan soalan terakhir tu, macam orang datang temu duga, pakcik, saya lulus tak? Itulah soalannya. Sampai mak ayah saya kata, peliknya budak ni, mari-mari lepas tu tanya, lulus tak? Macam nak temu duga apa? Tapi asbab kesungguhan, mungkin doa dia juga doa saya. Mak ayah sangat suka, sangat boleh terima, kemudian dipermudahkan. Masya Allah. Maksudnya perjalanan tersekat tu tak lama. Cuma saya nak sebut, kepada yang jatuh cinta, kemudian terhalang oleh ibu bapa sampai sudah pelbagai usaha dah dibuat, dah dipujuk, dah dirayu. Sebelah lelaki ni dah macam-macam dah usaha dibuat, cuba ambil hati, bagi hadiah, cuba datang jumpa depan-depan, tapi tetap tidak direstui. Adakah dia tidak dibenarkan bernikah? Okey. Kenapa di dalam mahkamah syariah ada bahagian, ada hak apabila wali engkar ataupun wali enggan. Saya kerja pengacara rumah tangga. Banyak kes yang macam ni. Wali mujbir, iaitu ayah, enggan menikahkan anak. Tidak mahu dan tak bersetuju dengan pilihan anak perempuan. Lalu anak perempuan ini buat permohonan untuk wali mohon diwakilkan wali kepada hakim.
nak menggunakan wali hakim. Sebab wali mujbir ini, iaitu bapa ni, tak mahu. Jadi anak perempuan ini pergi ke mahkamah memohon wali hakim. Lalu pihak mahkamah akan panggil si ibu dan si ayah untuk bertanya kenapa keduanya menghalang tak bersetuju dengan pilihan anak perempuan. Sekiranya alasan ibu bapa tidak logik, tidak mengikut syariat, maka alasan penolakan tidak diterima, permohonan si anak untuk bernikah menggunakan wali hakim akan diluluskan. Sekiranya ibu bapa menghalang kerana alasan syar'i, kami tidak bersetuju anak kami nikah dengan pilihannya kerana kami dah cek, kami dah siasat, ada bukti, ada saksi bahawanya lelaki yang dipilih anak perempuan kami tidak salat, seorang yang selalu melakukan maksiat, orang fasik, seorang yang tidak bertanggungjawab, sekian-sekian, ada alasan agama, maka ketika itu permohonan untuk wali hakim tidak diluluskan. Bermaksud di sini ada situasi yang mana Islam memberikan laluan, yang mana ibu bapa mungkin tak restu bukan kerana agama, tapi mungkin kerana anaknya belajar sampai master, yang lelaki lepas SPM saja contoh. Anaknya sekian-sekian, ibu ayah dah ada pilihan hati, anak pula sekian-sekian. Maka sekiranya si wanita ini rasa yakin dengan agama si lelaki, yakin dengan tanggungjawab, dan mereka sudah pun bernekat lepas nikah kita akan pujuk lagi mak ayah supaya mak ayah akan restu. Kalau tak restu sebelum nikah, restu selepas nikah, maka boleh diteruskan, harus. Tetapi bersedialah untuk menghadapi ujian yang berat. Apabila bernikah tanpa restu ibu ayah, tetap sah dia dapat wali hakim, sekiranya sebab dia nak bernikah itu tidak melibatkan sebab-sebab syar'i. Faham ke penjelasan saya? Fahamkan dengan jelas. Tetapi pasangan ini tetap berusaha, bukan lepas tu buat hal sendiri, bawa diri seolah terputus dah dengan ibu ayah. Inilah kesalahan susulan yang boleh menyebabkan dosa yang berterusan. Nikah tu dah jadi harus, tapi lepas tu sebab nikah tak direstui, dia pula boikot mak ayah dia. Itulah dosa yang berterusan yang tidak dibenarkan. Beza tak? Okey, kalau lelaki, sebab wali nikah adalah wali kepada wanita. Lelaki dia tidak memerlukan wali, tetapi tetap sama dia memerlukan restu dan redha ibu ayah dia dengan wanita ataupun bakal menantu perempuan yang dipilih. Jadi sekiranya yang ibu ayah ini menolak kerana agama, maka dia perlu ambil berat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, qala Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba'. Dinikahi seseorang wanita itu kerana 4 perkara. Dan 4 perkara ini juga terpakai kepada lelaki. Dinikahi lelaki ataupun perempuan kerana 4 perkara. Li jamaliha, kerana kecantikannya ataupun rupa parasnya. Li maliha, kerana hartanya. Li nasabiha, kerana nasab keturunannya. Au li diniha, ataupun kerana agamanya. Fazfar bizati din taribat yadak. Nabi kata, maka pilihlah kerana agamanya, maka kamu akan berlapang dada ataupun tangan kamu akan lapang. Membawa maksud, ini 4 sebab bila kita bernikah. Ada orang jatuh cinta kerana kecantikan, rupa paras, handsome, cantik dan sebagainya. Ada yang kerana keturunan, orang baik-baik, orang dikenali dan sebagainya. Ada yang kerana hartanya. Yang keempat, ada yang bernikah walaupun tak ada rupa, tak ada sekian-sekian, tetapi agamanya baik, orangnya soleh, akhlaknya mulia, lalu dia jatuh cinta. Nabi sebut, pilihlah kerana agama. Pilih kerana agama. Tapi kalau yang datang itu ada agama, ada harta, itu bonus. Ada agama, ada harta, ada rupa, ada keturunan, subhanallah, itu bonus. Menunjukkan Nabi menjadikan ukuran paling utama bila nak memilih pasangan adalah kerana agamanya. Apabila kita bernikah kerana agamanya, maka akan datanglah keturunan yang baik, harta yang melimpah ruah,
dan juga rupa paras yang cantik bukan pada zahir tapi rupa paras yang cantik pada hati. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau yang tanya, Ustazah macam mana? Kami dua-dua jatuh cinta. Kami dua-dua jenis yang tak solat tak jaga. Kami dua-dua jenis yang tak jaga batasan. Memang masa bercinta kami buat maksiat. Adakah kami perlu putus cinta dan kami cari pasangan yang lebih baik agama? Saya kata tidak perlu. Bila kamu dah faham betapa pentingnya asas agama untuk mendirikan sebuah rumah tangga, kerana yang akan menjaga rumah tangga ini bukan manusia. Bukan kerana rumah cantik rumah tangga jadi kukuh. Bukan kerana kereta yang berderet rumah tangga jadi kukuh. Bukan kerana kecantikan rumah tangga jadi kukuh. Tapi kerana rumah tangga itu dijaga dan dipelihara daripada gangguan jin, syaitan, iblis, hawa nafsu dan juga manusia yang hasad dengki. Yang menjaga untuk semua ini adalah Allah. Maka belum terlambat untuk kamu taubat. Selalu penyelesaian saya begitu saja. Apa saja yang kamu buat, hatta kamu sampai berzina sekalipun, kalau kamu taubatan nasuha, maka sebagaimana hadis Nabi, apabila Allah mengampuni seseorang, ibarat dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Allah sangat baik. Apa maksud taubatan nasuha? Pertama, meninggalkan terus perbuatan maksiat. Bernekat tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau hari ni taubat, esok buat, hari ni taubat, esok buat, maksudnya dia belum sampai taubatan nasuha. Dibimbangi kalau dia buat begitu, dia berkahwin dalam keadaan taubatnya belum diterima oleh Allah. Maksudnya dia masih lagi bergelumang dengan maksiat. Kena sampai nekat, walaupun dia boleh tinggalkan 2 minggu, 3 minggu, lepas tu dia tersasar balik. Boleh jadi itu dikira dia sungguh-sungguh dah, cuma tersasar balik sahaja. Tuan-puan sekalian, saya ada banyak kes yang nikah tanpa restu ibu ayah, hidup bahagia, tetap bahagia, tapi sangat struggle. Bahkan si ibu ni bagi tahu anak lelaki dia, ini kawan saya, kalau kamu tak ceraikan isteri kamu, maka kamu bukan anak mak lagi, kamu adalah anak derhaka. Mak tak redha hidup kamu, dan mak tak redha setiap titik susu mak bagi pada kamu, semua ibu tak redha. Tapi kawan saya ni dah pujuk suami dia untuk ceraikan dia. Bahagia, baik, pasangan yang sangat saling kuat menguatkan. Subhanallah. Lalu apa kekuatan suami ni? Bila pasangan ni, yang isteri datang jumpa saya tanya isteri ni, bagaimana akhlak ibu ni? Saya tanya bagaimana akhlak ibu ni? Kenapa dia boleh sebut dia haramkan susu, dia tak redha, dia laknat anak laki dia kata anak derhaka, dia doakan keburukan. Anak pasangan ni ada tafiz, berjaya, ada doktor, memang cemerlang. Saya pergi rumah dia, memang bahagia pasangan ni. Masya Allah. Kehidupan tu sempurna, rizkinya semua baik, melimpah ruah. Tapi ibu ni selalu melaknat anak lelaki. Saya akan tanya bagaimana akhlak ibu ni. Lalu si menantu pun cerita bagaimana dia menyaksikan arwah bapa mertuanya dimaki hamun hampir setiap hari oleh ibunya. Bahkan ketika saat ayah mertuanya meninggal, ketika itu perkataan terakhir si ibu mertua ni, isteri ni kepada suami ni adalah perkataan-perkataan maki hamun. Lelaki menyusahkan orang, lebih baik engkau mati daripada engkau hidup, engkau ni bla 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 bla. Bermaksud ketika arwah bapa mertuanya meninggal, tak sempat ibu ni untuk mohon ampun. Lalu saya berkata begini, sebenarnya sebab dia kawan saya kan, tapi dia kakak, sebenarnya kakak tak perlu terkesan dengan apa pun kata-kata ibu yang Allah uji akhlaknya buruk seperti ini. Yang mana redha Allah terletak pada redha ibu bapa adalah ibu bapa yang dapat redha Allah. Saya sebut lagi sekali, redha Allah memang pada redha ibu bapa, tapi redha ibu bapa yang macam mana? Ibu bapa yang mana dia juga hidupnya dapat redha Allah. Saya kata tenang-tenang saja hadapi kehidupan, walaupun rasa kehidupan tak sempurna, sebab ibu mertua selalu mendoakan keburukan. Masya Allah, wallahu a'lam. InsyaAllah sudah berjaya. Semoga urusan semua yang datang pada malam ini memudahkan. Jadilah kes-kes macam ni yang berlaku ini, permudahkanlah.
jika masjid itu ingin dibina, kerana syaitan seperti akan ada secara untuk kata-kata yang sangat-sangat penting sebenarnya untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Juga niat kita juga insyaAllah apabila kita dapat redha Allah SWT. Jadi sayanglah kalau kita menyusahkan ikatan yang sangat suci ini untuk dibina. InsyaAllah kita memudahkan. InsyaAllah. Okay, baik. Saya rasa tentang tajuk kita pada malam ini, cinta yang direstui, jelas tak? Jelas kan? Jadi boleh tak kalau saya nak tanya soalan bonus sebab kita pula? Saya kata dah jelaskan, saya tak bagi. Ada soalan tak? Satu soalan untuk Ustaz, insyaAllah sebelum kita masuk ke cerita saya. Satu soalan untuk Ustaz Encik Tentu, insyaAllah. Okey, sebab kita rasa sebenarnya wanita ni kita lebih macam kreatif kan dalam kita nak macam menzahirkan cinta kita. Kita nak buat macam mana kita nak buat sama saya yang kita masak macam-macam ini kita supaya dan cubakan kita cari ilmu. Tapi macam suami lah kan, mungkinlah ada juga yang rasa macam kenapa suami ni kurang romantik, kenapa suami kurang untuk menunjukkan sayang. Tapi saya nampak masya-Allah dia Ustaz Encik Tentu ni nampak dia punya harmoni rumah tangga. Jadi mungkin Ustaz boleh kasih bagi seorang lelaki bagi seorang suami tu bagaimana sebenarnya nak mengikat cinta antara pasangan dalam sebuah rumah tangga. Ustaz boleh share tips lah kepada bakal-bakal pemimpin ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga esok insya-Allah lebih ramailah yang memenuhi dewan ini dan insya-Allah murah rezeki semua penganjur-penganjur dan juga peniaga-peniaga untuk event majlis perkahwinan insya-Allah. Kalau Ustaz bercerita tadi tentang bagaimana penerimaan ayahnya, ibunya terhadap seorang yang tidak ada background basic agama. Teringat satu dialog di antara kisah ibu mertuaku kan. Siapa dia Tengku Fazli? Lawyer? Doktor? Sudah master je mak. Sudah master. Pantang untuk nenek aku sudah master jadi menantu. Contoh. Itu dialog-dialog dulu lah. Tapi tak berlaku dalam sebelum tu lah. Cuma bila ditanyakan tentang bagaimana dalam memupuk cinta itu dalam rumah tangga, sebenarnya bagi saya adalah bila kita bercakap tentang tips-tips mencapai bahagia ini, kami bukanlah orang yang layak untuk berkata-kata sebab pengalaman baru 18 tahun dibandingkan ibu bapa yang diharapkan kita dah lebih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ada pengalaman. Dan kita kena yakin bahawasanya teori-teori terlalu banyak dalam pasaran, dalam Google pun banyak. Bagaimana nak mencapai bahagia? Google saja, betul? Keluarlah beribu-ribu tips. Tapi itu teori sahaja. Cabaran kita adalah praktikal. Bila berada dalam rumah tangga, dia bukan seindah mana yang kita impikan, yang kita plan A berlaku A. Tidak begitu. Sebaliknya melakukan praktikal. Macam Nabi kata, bagaimana nak membuatkan kasih sayang dalam rumah tangga. Nabi ajarkan kita, kalau kamu sayang, kamu kena bagi tahu saya sayang kamu. I love you sayang. Saya cintakan kamu. Jaga diri baik-baik. Kena cakap. Tetapi mampukah kita bercakap? Lelaki terutamanya. Lelaki mudah tak nak bercakap? Ibu-ibu, lelaki mudah tak cakap macam tu? Susah ustaz nak dengar. Susah nak dengar. Dah 20 tahun tak pernah dengar satu pun sayang. Betul? Cuma bila mana kita amalkan, ni untuk suami lah. Bila mana kita amalkan apa yang Nabi ajar, insya-Allah kita dapat sesuatu yang kita tak expect pun daripada pasangan, kita dapat. Melalui mungkin 3 cara saya sebut malam ini. Pertama adalah beri. Mulakan dengan beri ya. Beri perhatian. Isteri ni nak sangat perhatian. Bila bercakap nak mata-mata. Betul ibu? Betul tak ibu-ibu? Kalau anak ayah tu si isteri bercakap dan si ayah tengok telefon, si ayah lebih beri perhatian daripada telefon berbanding dengan isteri. Mesti dia bising. Tengok sini orang bercakap. Tengok sini. Dan kadang-kadang anak kami, saya bukan bercakap pada ustazah. Bukan. Tak kena-mengena dengan ustazah pun. Ni lihat isteri-isteri di luar sana. Jadi anak saya seorang nama Raihana. Abi, tengok ni lukisan Hana. Cantik tak?
kita tak tengok. Abi, tengok sini. Bila bercakap, tengok sini. Sama macam mak dia ni kata. Maksudnya apa? Perempuan, jika kita beri perhatian, insya-Allah si isteri ni bila dia beri perhatian, insya-Allah menaikkan satu rangsangan kasih sayang. Insya-Allah, itu satu. Yang keduanya adalah kita kena beri apa? Beri penghargaan. Jarang dah. Dulu belum kahwin lain. Terima kasih, masak sedap. Dah 20 tahun kahwin, cakap begitu lagi tak? Tak. Dia makan banyak-banyak, dia senyap. Cakaplah terima kasih, sedap tak? Isteri tanya. Saya makan banyak tu, dah sedap dah tu. Maknanya perempuan bukan macam tu. Perempuan nak dicakap. Sedapnya, ya Allah, sedapnya. Diulang-ulang. Kalau boleh sampai habis diulang beratus-ratus kali. Dia suka macam tu. Betul? Dia pakai baju baru, kita tak perasan. Dia kena tunjuk depan kita ni baju baru, baju kelawar baru, kita tak perasan pun. Dia suka dipuji, kita kena puji. Cantiknya baju kelawar baru. Walaupun muka kita nak buat senyum pun separuh senyum saja kena buat. Penghargaan. Rumah bersih, kita balik rumah biasa bersepah. Satu hari rumah bersih, dia pun tunjuk. Situ dia tunjuk. Dia terpaksa tunjuk untuk tunjukkan kebersihan rumah tu. Lalu kita bukan ada susah nak sebut bersihnya rumah. Dan itu yang dengar sebenarnya. Nak dengar sebenarnya, kita susah nak sebut. Ya Allah, bersihnya rumah, rajinnya. Dia masak kat dapur, dia basuh pinggang. Kemudian dia bunyi petang apa tu? Nak menunjukkan dia rajin basuh pinggang. Dan kita tak hargai pun. Rajinnya, penatnya. Kalau tak beri yang tu, dia tidak menaikkan kasih sayang dalam rumah tangga. Yang kedua adalah penghargaan. Yang ketiganya semestinya adalah beri kasih sayang kepada pasangan. Kasih sayang yang mahal. Dia kasih sayang macam mana nak segarkan kembali seumpama waktu perkahwinan dulu. Memang mencabar. Sebab itu saya katakan, praktikal dalam rumah tangga dalam memberikan kasih sayang kepada pasangan adalah bukan seperti teori-teori yang disebutkan tadi. Banyak benda, banyak perkara yang boleh kita lakukan. Sebagaimana saya sebut di awal tadi, bila kita sayang, kita suka, kita sebut kepada pasangan. Dia menaikkan rasa kasih dan sayang dan cinta dalam rumah tangga. Nabi memberikan hadiah banyak kepada pasangan, pada isteri-isteri Nabi. Nabi mencontohi bagaimana Nabi bermanja dengan Sayyidina Aisyah. Dihulurkan kepala untuk sikat rambut. Boleh try balik ni. Balik rumah, try hulur kepala. Nak tengok isteri kita macam mana. Dia ketuk ke, dia tondol ke. Dengan ada dah tua-tua nak macam ni kan. Tak, itulah cara Nabi mengeratkan kasih sayang. Dan Nabi juga berkongsi kayu sugi bersama Sayyidina Aisyah. Boleh try tak? Berus gigi satu. Simpan satu, guna satu saja. Boleh tak ibu-ibu? Boleh? Boleh try ibu-ibu. Saya rasa sekali je buat kot, lepas tu tak buat kot. Okay? Jadi itu tips nak menaikkan rasa cinta dalam rumah tangga. Dan insya-Allah bila mana kita buat, ini 3 sahaja. Bila mana kita buat, kita akan mendapat sesuatu yang kita tidak sangka, iaitu ketaatan. Ketaatan. InsyaAllah dia mengundang rasa taat, rasa cinta, rasa sayang, rasa pengorbanan pun bertambah kepada pasangan. Dan insyaAllah bila mana benda ni berterusan, perkara-perkara ini dilakukan berterusan dalam rumah tangga, insyaAllah keharmonian, ketenangan yang mahal itu datang dalam rumah tangga. Pergi kerja dengan stres, banyak kerja di pejabat, tapi tenang, kuatnya jiwa kita bila mana kita kuatnya hubungan dengan pasangan. Betul tak? Bayangkan malam tu bergaduh, tak masak. Lepas tu memulakan hari pagi tu dengan masam muka. Saya yakin perempuan bila dia pergi kerja, satu hari dia stres, teringatkan suami dia. Betul. Tapi si suami, dia boleh lepak pukul 10 pagi kedai mamak, minum kopi dengan roti canai, selamba je, tak ada masalah. Rugi wanita kadang-kadang. Jarang ada lelaki pergi dengan, kenapalah aku bergaduh, kenapalah aku bermasam muka dengan suami tadi, kenapalah tak salam, kenapalah tak peluk. Betul? Tapi itulah yang kita perlu fikirkan, kesan-kesan.
Maknanya adalah hidup kita untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Jadi rugilah kekadang bila mana masa terbuang, masa terbeban, dan kita terbeban oleh kerana perkara-perkara yang kita boleh selesaikan dengan cepat, insya-Allah. Dan itu saja pendapat saya, dan sedikit lagu. Kejap, Encik. Ya. Sebelum lagu ya, saya dengar macam isteri Encik adalah isteri Encik hari. Bukan. Ha? Bukan. Bukan? Orang lain. Betul? Tak dengar. Tak, saya dengar hari ni hari lahir isteri Encik. Ya. Betul? Betul. Encik Isteri dah seorang je, ya. seorang je. Ke ada isteri lain? Tak ada. Okey. Habis tu kata bukan tadi tu. Tadi bukan tu. Isteri yang mana bukan? Soalan. Oh, tak dengar. Okey. Encik kan ceramah tadi cakap beri penghargaan. Penghargaan. Beri penghargaan. Ya. Encik dah beri hadiah ke pada isteri Encik? Semalam dah beli kek. Kek tu Ya. saya rasa staff kalau beri. Pagi tadi saya nyanyikan ustazah lagu. Okey. Ya. Itu yang mampu. Ustazah. Sebenarnya dari hadiah tu sunnah Nabi. Ya. Tapi sebenarnya suami dah beri lebih daripada hadiah. Ya, betul ustazah. Alhamdulillah, ustazah bersyukur. Okey, silakan menyanyi suara-suara Penutup. Unik. Saya rasa nanti unikan suara suami saya tu Pecah lirik. Pecah lirik. Ya. Bukan pecah rekod, pecah lirik ya. Okey, silakan Ya, betul. dengan keyakinan yang Ya. mantap, silakan. Saya mula menyanyi sejak minggu lepas. Ustaz dah suruh nyanyi live dia. Okey. Memang lari habis lirik dia, tapi tak apa, saya yakin itulah kemampuan saya, itulah suara saya. Tercabar penyanyi asal. Cinta itu tidak pernah meminta, tetapi memberi sepenuh rela. Rasa bahagia biarpun sengsara, berkorban segala-gala. Terima kasih. Bukan tu. Terima kasih. InsyaAllah tak kesimak semua orang. Berapa banyak lagi semua orang fokus Ustaz menyanyi lah. Dia sama lagi Ustaz. Kita ada benda ke? Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Benda nasihat dulu. Sebenarnya tadi Ustazah dah bagi hint tau Ustazah nak apa. Ya. Ustazah perasan tak tadi Ustazah bagi hint Ustazah nak apa? Untuk birthday. Tahu tak apa dia? Apa? Lambung? Oh, nombor sini. Perempuan tu kadang-kadang dia macam dia masuk sikit. Tapi sebenarnya dia nak lelaki kena faham. Saya nak kita nak adik Lamborghini je. Ada Ferrari je. Ferrari salah. Okey, perempuan dia complicated sikit. So dia nak Ferrari tu kena sebut Lamborghini. Okey, suami insya-Allah. Bulat kepada semua bakal pengantin, kepada semua suami-suami insya-Allah, tapi tak apa. Kesabaran kita dalam kita melayani ataupun kita dalam kita melahirkan rasa bahagia kepada isteri kita pun semuanya pahala. Dan kepada semua isteri pun, kalau ada rasa kekurangan dalam suami kita pun, dalam kita sabar kita pun, Masya Allah, semuanya pahala dan semuanya dalam rahmat Allah. Kalau kita senyumkan kepada suami kita pun, itu ialah pandangan rahmat daripada Allah kepada kita. Kita pada senyum, belum buatkan air, belum kita layankan dia, belum kita gosok baju dia dan macam-macam lagi, semua pahala hanya di rumah sahaja, Masya Allah. Itulah biasanya sebab itulah hijab corporate expo ni, kita nak menggalakkan orang untuk menghalalkan insya-Allah secepat yang mungkin. Itulah Ustazah cakap pasal kita punya expo hijab kabul ni. Alhamdulillah banyak vendor-vendor yang menyediakan kita package promosi yang terbaik lah untuk 3 hari ni sampai hari Ahad ni insya-Allah dekat sini untuk memudahkan mereka ikut bajet masing-masing. Dan Betul. pilihan baju saja ada banyak. Lepas tu kalau nak pergi honeymoon pun dah ada tempat untuk kira macam mana nak pergi semua dekat sini, alhamdulillah. Dan kita nampak kadang-kadang ada orang yang macam yang mana yang penting kita nak pergi honeymoon ke ataupun duit kita nak buat lebih kepada majlis. Kadang-kadang confuse mana satu yang lebih penting. Jadi mungkin saya boleh kongsikan kepada kami, apakah majlis walimah itu yang terbaiklah untuk kita semua ini jadikan contoh dalam kehidupan kita supaya semua bakal pengantin tahu apa yang penting dalam satu majlis walimah itu. Okey, subhanallah, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, ini antara pusingan yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa.
Jadi untuk pusingan terakhir, Masya Allah, saya sentuhlah sedikit sebanyak secara umum, biarlah menyentuh, boleh jadi panduan insya-Allah. Tempoh pernikahan kita sudah pun sampai ke tahun yang ke-18. Anak kami yang sulung umur 17, kami dikurniakan 7 orang anak. 3 lelaki, 4 perempuan. Yang kecil ada 4 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Anak Nabi kita ada 7 orang, betul. 3 laki-laki, 4 perempuan, betul. Masya Allah. Dan anak bongsu Nabi bernama Fatimah. Anak bongsu kami pun nama Fatimah. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila sebut majlis walimah, di sini ada banyak pengurus ataupun pengatur cara majlis pernikahan, daripada majlis tunang, majlis nikah, sampai untuk fotografer, kan, catering, A to Z semua ada. Sampai percutian pun ada. Jadi sebagai pencari rezeki dalam bidang ini, selain daripada kita memenuhi kehendak ataupun redha manusia, kita perlu cuba ke arah membawakan perkhidmatan ataupun pengurusan ataupun proses kita mengaturkan majlis perkahwinan ni ke arah patuh syariah, mengikut lunas-lunas agama. Dan Islam adalah satu agama yang meraihkan adat. Meraihkan adat. Adat pernikahan bagi kaum sekian-sekian, bagi masyarakat Melayu mungkin macam ni, masyarakat Cina mungkin macam ni, India mungkin macam ni. Tapi mereka Islam. Jadi, bagi soalan, contohlah soalan, boleh ke nak bersanding? Boleh tak apa hukum bersanding? Macam ni, ada naik tangga, ada pentas, lepas tu dibuat tempat bersanding. Boleh ke bersanding? Lalu cuba kita merujuk pendapat ulama. Ulama bincang tentang perkara ni. Kalau siapa nak merujuk, boleh merujuk Jabatan Mufti Wilayah, apakah hukum bersanding. Dibawakanlah pendapat pertama, ada pendapat yang kedua, begini-begini. Kesimpulan daripada pendapat yang dibawakan, bersanding adalah satu adat. Satu adat yang turun-temurun masyarakat Melayu, betul atau tidak? Pada zaman mak-mak dulu lagi, bila pengantin nak diperkenalkan, mana satu pengantin, kalau pengantin semua sama je, tak boleh nak beza. Jadi biasanya pengantin pakaian lebih menyela, lebih cantik, lebih baik daripada yang hadir. Kemudian diperkenalkan pengantin, semua orang nak tengok pengantin, lalu disediakan tempat untuk mereka duduk berdua. Jadi di antara jawapan yang sangat berhikmah mengikut syariah, hukum bersanding asalnya adalah harus. Dia dibolehkan, dia dibenarkan. Apa maksud bersanding? Pengantin lelaki perempuan duduk berdua untuk tujuan diperkenalkan siapakah pengantin. Tetapi dengan syarat. Sebab itu bila ada syarat inilah ramai yang langgar syarat. Hukum fiqh menyebutkan semua adat harus lagi mana tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada sebab yang mengharamkan. Sebab adat tu tidak bertentangan dengan agama. Tetapi dengan syarat. Antara syaratnya adalah pengantin wanita dan pengantin lelaki biasa tak susah nak ikut. Tapi biasa pengantin wanita tidak bertabarus dengan tabarus jahiliyah. Maka saya puji mereka yang makeup artis ni, mua makeup artis mua ni, yang makeup natural, tak nampak ketara, tidak berlebihan, natural je dia punya makeup, mengekalkan wajah yang segar, wajah yang asli. Tidak sampai bila melihat tu dia mengubah habis bentuk kening, bentuk mata, tarik itu ini dia. Okey, secara umumnya natural. Maka dibenarkan bila makeup. Tengok pula apa hukum makeup. Apa hukum sekian-sekian. Kemudian pakaiannya patuh syariah. Kemudian ramai yang tanya saya, boleh ke pakai
pengantin baju labuh meleret, boleh ke? Kalau ikut fashion, itu bukan fashion Melayu kita. Adat pengantin Melayu kita, pernah tengok orang lama nikah? Ada ke tengok fashion meleret macam tu? Tak ada. Pakai macam baju kurung, macam baju kebaya, macam pakaian ketika itulah. Maksudnya adat pakaian meleret ini daripada barat, daripada bukan Islam. Sebab itu apabila satu adat baru nak dimasukkan dalam amalan majlis ibadah, walimah, kita kena faham walimah adalah ibadah. Bila ibadah ada tata caranya. Di situlah ada perbincangan. Lelaki hukum memakai lebih daripada buku lali, hukumnya di dalam hadis Nabi dilarang. Sekiranya lebih tu bukan sengaja kerana baju memang labu sikit tak apa. Tapi bagi perempuan, pernah ditanya oleh isteri Nabi, bagaimana keadaan pakaian wanita? Lalu Nabi kata, daripada buku lali itu dilabuhkan sejengkal. Lalu isteri Nabi jawab, masih nampak aurat lagi ya Rasulullah, masih nampak kaki. Lalu Nabi kata, kalau begitu labuhkan sehasta. Akhirnya daripada jawapan Nabi ini, wanita boleh labuhkan pakaiannya paling panjang pun daripada buku lali sehasta. Itu pun dengan tujuan menutup aurat. Sebab kaki itu adalah aurat. Tetapi sekiranya kerana kemegahan, kerana sombong, kerana kemasyhuran, maka ia termasuk dalam larangan Nabi SAW. Masya Allah. Sebab itu bila ditanya, contoh ada artis ke, influencer ke, orang awam ke, bila dia datang majlis ataupun program, event, dia pakai baju pelik sangat. Dengan besarnya, dengan tingginya, dengan sangat-sangat pelik, fashion yang pelik. Apa hukumnya? Hukumnya boleh jadi termasuk dalam larangan Nabi. Kita kena faham, tabarruj, dia asal perkataan ada kaitan dengan bintang buruj. Bintang yang sangat menarik perhatian. Bila buruj keluar di langit, dia menyelah dan semua bintang lain tenggelam. Apabila seseorang itu tabarruj, dia bukan hanya tabarruj dengan wajah. Tabarruj boleh jadi dengan pakaian, boleh jadi dengan handbag dia, boleh jadi dengan kasut dia, ketuk-ketang bunyi tu, kan? Boleh jadi dengan perhiasan gelang cincin yang besar gedabak dan sebagainya. Maksudnya tabarruj menarik perhatian ini boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sampaikan ini kerana ia berkait rapat dengan bagaimana permulaan langkah nak masuk ke dalam sebuah rumah tangga yang kita tidak akan mampu menghadapi badai dan ujian rumah tangga melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka nak ingatkan kepada ibu bapa. Ibu bapa ada impian majlis nikah anak nak begitu begini. Dia nak berbangga-bangga ataupun bukan niat nak berbangga, tapi sebagai ibu bapa dia nak yang terbaik untuk anak. Kita faham. Kadang ada ibu bapa malulah kalau kenduri anak ni lekeh-lekeh je, simple-simple je. Nak buat di dewan besar, nak itu, nak ini supaya dikenang, diingat. Sekiranya kehendak ibu bapa ini diarahkan kepada anak sampai ada arahan yang melanggar syariat, maka adakah anak ini boleh langgar perintah ibu bapa? Jawapannya boleh. Hadis Nabi yang jelas, Nabi sebut, la ta'atan li makhluk, la ta'atan li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk, tidak ada ketaatan bahkan kepada ibu bapa dalam sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Kalaupun ibu bapa marah, ibu bapa sampai kata, mak tak suka majlis perkahwinan kamu, itu tak boleh, ini tak boleh, ada ke panggil PA system pasal nasyid selawat je. Panggillah ni, biasa orang dia buat karaoke, buatlah karaoke. Macam boring lah kalau tak ada karaoke dan sebagainya. Karaoke pula dijemput je siapa-siapa, walaupun wanita yang berlenggok-lenggokkan suara, badan dan sebagainya. Jadi bila anak ni cakap, mak tak nak mak, kita nak jaga keberkatan mak, kita nak supaya majlis kita ini ada malaikat rahmat bersama mak, kita yang nak lalui perkahwinan, bukan mak, tolonglah mak, gini. Walaupun mak tetap tunjuk marah, mak cakap tak redha dan sebagainya, ketika itu paling utama adalah redha Allah.
Selepas itu cubalah berbaik dengan mak balik pujuk. Mungkin mak masih tak faham apa yang kita buat. Allahu Akbar. Tapi sekiranya tak ada pilihan, sebab mak yang tanggung. Ini satu persoalan. Siapakah yang wajib menanggung belanja nikah? Pendapat yang pertama, dan ini paling kuat, walimah sebenarnya, yang berpendapat kata walimah wajib sebenarnya pernikahan sebelah lelaki saja. Yang perempuan tak jatuh wajib, dia sunat. Yang wajib sebelah lelaki saja, cukup sebelah lelaki saja. Tapi kalau perempuan buat juga dapat pahala. Lepas tu pendapat yang kedua kata yang wajib adalah ke atas ibu bapa lelaki, bukan kepada lelaki. Tapi pendapat pertama kata wajib pengantin lelaki itu sendiri, kerana untuk menikmati rumah tangga itu adalah lelaki itu, bukan mak ayah dia. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bukan anak lelaki tetapi ibu bapa dia, itulah antara tanggungjawab terakhir ibu bapa terhadap anak lelaki ni. Masya Allah. Jadi dalam bab ini sekarang ada orang buat walimah sampai berhutang. Kesimpulannya, walimah kalau bercampur dengan membazir, ingatlah hadis Nabi, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membaziri itu saudara syaitan. Di bebangi majlis itu banyak kehadiran saudara-saudara dia, itu syaitan. Pelamin, makan minum ataupun apa sahaja, sampai peringkat membazir, duit dah tak ada, buat pinjaman sana pinjaman sini, gadai sana gadai sini. Lepas nikah banyak senarai hutang, patutnya gembira bahagia nikah, tetapi menderita bergaduh-bergaduh sebab hutang. Maka dalam situasi tidak mampu, kalau mampu tak ada masalah, tetapi tetap jangan kerana berbangga-bangga, tetapi kerana mensyukuri nikmat Allah. Saya baca ini daripada hadis Nabi. Ada seorang lelaki yang kaya, dia berpakaian dengan pakaian yang mahal, tetapi hatinya penuh tawaduk ketika memakai pakaian yang mahal tersebut. Lalu Nabi pun memujinya. Nabi kata, kamu memakai pakaian yang baik ini dengan rasa syukur kepada Allah. Maksudnya kalau nak buat majlis terbaik, kemampuan, tak perlu berhutang, silakan. Dia bukan dalam situasi membazir, dalam kemampuan. Kalau ikutkan dia boleh mampu buat lebih lagi. Itulah kadar sederhana dia. Tetapi sederhana dia tu macam over sangatlah dengan kita, tapi bagi dia sederhana. Bagi orang ada bajet 20 juta, dia punya belanja nikah 1 juta, itu sederhana. Bagi kita bajet 100 ribu, tiba-tiba nak buat 300 ribu, itu adalah membazir. So kadar sederhana bergantung kepada kadar kemampuan dan rezeki yang Allah bagi. Tidak mengapa kita nak guna kereta yang mewah, kereta yang bagus, handbag, pakaian dan sebagainya, tetapi bukan dengan sombong ataupun berbangga, dengan tawaduk. Subhanallah. Sebagai kesimpulan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya jumpa banyak rumah tangga yang bertahan bukan kerana cinta, bukan kerana cinta, tapi bertahan kerana tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap anak-anak yang mengikat mereka. Mereka terus pernikahan dengan rasa tanggungjawab. Dalam ayat Al-Quran tentang rumah tangga, Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa dzalika, okey, ayat penyudah tu saya jadi confused. Okey, kita tengok Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menjadikan daripada diri kamu azwaja, pasangan, suami ataupun isteri, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang dan tenteram kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang, wa rahmah, dan belas kasihan. Masya Allah. Jadi ada 3 perkara penting dalam hubungan suami isteri. Yang pertama, sakinah, rasa tenang. Encik, tengok saya sejuk ke panas hati? Sejuk sebab depan orang kan. Tapi ada waktu panas, ada waktu suam, ada waktu sejuk. Berubah-ubah kan? Ya, tetapi antara faktor utama, pasangan akan memberi ketenangan kepada hawa nafsu. Bila hawa nafsu itu
gejolakkan. Kita apalah tu, dirangsang. Maka ada tempat yang halal untuk dilalukan. Jadi tenanglah kembali. Hawa nafsu perlu dijinakkan. Dan ini adalah hubungan yang suci dan halal dan jadi ibadah. Subhanallah. Kemudian sakinah, kemudian mawaddah, cinta, kasih sayang, rindu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga iaitu rahmah, lebih kepada belas kasihan. Banyak rumah tangga cinta dah tak ada, tenang pun dah tak ada, dah tidur bilik asing-asing, yang ada belas kasihan je. Kesian je kalau nak teruskan perceraian. Kesian kalau tak dia malu, Ustazah. Saya okey, tapi suami orang terkenal, kalau tak habis dia malu. Kesian kerana kasihan dia masih bertahan. Lalu ramai yang jumpa saya bertahan kerana kasihan je. Saya kata kalau pun bertahan tinggal tali yang terakhir atau sebab kasihan, rumah tangga ini masih boleh diselamatkan. Masih boleh diselamatkan. Teruskan, terus berdoa dan bersedia jika Allah memberikan balik rasa cinta, jangan ditolak dan bina kembali rumah tangga. Subhanallah. Sebab orang yang meletakkan hanya kerana cinta, dia menjadi hamba cinta. Dia rasa suami kurang sayang, mulalah dia fikir bukan-bukan. Suami kurang romantik, suami dah tak cakap dah I love you, dia mula meroyan. Rupanya dia adalah hamba kepada makhluk yang namanya cinta. Dalam perkahwinan yang paling utama adalah amanah, adalah tanggungjawab. Kerana amanah yang dipegang, yang mana Nabi sebut, apabila kamu ijab kabul, kamu akad nikah, kamu bukan berjanji dengan manusia, tapi kamu sedang berjanji dengan Allah terhadap amanah isteri dan zuriat keturunan selepas itu. Masya Allah, wallahu a'lam. Masya Allah, saya tahu sebenarnya Ustazah ada banyak lagi yang Ustazah nak kongsikan dengan kita, tapi itulah, jangan lupa lepas ni teruskan lagi mendapatkan ilmu daripada Ustazah ataupun siapa sahaja asatizah yang kita boleh dapatkan daripada YouTube sekarang ada, live Ustazah ada, TikTok Ustazah ada. Jadi teruskan, jangan kita berhenti mencari ilmu di sini. Kalau boleh kita cari ilmu tu sampailah mati kita. Sebab kalau boleh kita nak mati dengan keadaan kita ini seorang penuntut ilmu. Sebab kalau kita rasa kita pandai, cubalah kalau kita mati dalam keadaan kita ni rasa kita pandai, seorang ilmu ke contohnya, pastinya macam kalau kita kan, Allah lihat seorang itu sedang belajar, dalam proses belajar sampailah akhir hayat dia, dia buat salah. Dalam dia punya hayat itu dia ada buat salah. Pastinya Allah SWT akan berasa ataupun mudah untuk memaafkan kerana dia masih belajar. Tapi kalau kita rasa yang kita ni dah cukup pandai, dah tak perlu nak belajar lagi dah, dan kita buat salah, bagaimana pula hukuman Allah SWT kepada kita apabila kita menjadi seorang yang rasa sudah cukup pandai. Jadi insyaAllah kita teruskan sampailah ke akhir hayat kita untuk meneruskan mencari ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu, dan insyaAllah kita amalkan ilmu yang kita ada itu. InsyaAllah terima kasih banyak Ustazah di atas segala perkongsian Ustazah tadi. Dan saya nampak adik depan kita minta jaga Ustazah, dia dengar betul Ustazah ni adik ni yang baju ni. Masya Allah. Nantilah Ustazah nak bagi hadiah ni. Bagus dia ni. Ini anaknya. Masya Allah. Jadi kita nak minta doa daripada Ustazah lah. Sebab kita tahu bukan sahaja yang berada di sini, anak, cucu, zuriat, keturunan kita, kalau kita mati nanti pun minta lah insyaAllah rumah tangga mereka kena rahmat Allah SWT. Jadi minta doa daripada Ustazah untuk kami semua ini, semoga kami mendapat rahmat Allah SWT dan juga keluarga kami juga. InsyaAllah Ustazah. Silakan. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, saya sebenarnya dia mesti bila menyampaikan ada kerisauan. Contoh bab soalan tadi, sorrylah saya 1 minit bab hukum bersanding. Sebab ia sangat sensitif. Sebab ada pihak yang terus kata bersanding itu haram. Kerana haram tu sebab terlalu banyak dah perkara maksiat yang bercampur dalam persandingan tu. Sebab ramai yang langgar batasan. Kalau ikut nak berjaga-jaga, elakkan. Kalau nak ikut berjaga-jaga. Sebab banyak disebabkan bersanding, maka bersalam tanpa batas, yang haram bersalam pun jadi bersalam. Kemudian akhirnya pengantin tersebut tak boleh nak menjaga dari segi penampilan, lalu aurat kelihatan, bentuk tubuh, tabaruj, of course lah bila dah ada persandingan. Kalau saya bukan nak kata keluarga ibu bapa saya yang terbaik, tapi apa yang saya belajar, kami 10 adik-beradik, memang tidak, semua 9 orang dah nikah, 9 semua tak pernah ada pelamin lah, tak pernah ada pelamin. Walaupun bukan mereka tak mampu, mereka sangat mampu untuk buat majlis yang grand dan sebagainya. Tetapi mereka ada buat tempat untuk ambil gambar, tetapi tertutup. Jadi memang keluarga sahaja. Dan
pengantin perempuan boleh pergi keluar untuk jumpa semua yang datang, kehadiran yang datang, ribu-ribu yang datang, tetapi memang perlu menukar pakaian yang cantik itu kepada pakaian yang biasa. Tapi walaupun biasa, tetap nampak macam pengantin lah. Mungkin sebelum tu ada perhiasan-perhiasan yang dipakai, mak suruh buka, pergilah jumpa. Maksudnya nak jumpa orang ramai, nak ucap terima kasih kerana hadir ke majlis kesyukuran. Kadang-kadang kita dengar kat situasi macam ni, susah kita nak buat pada zaman sekarang. Tapi adik-adik saya pun baru je bernikah beberapa tahun yang lepas, dia masih boleh dilaksanakan. Walaupun orang datang, tak ada pelamin langsung, tak ada. Jadi ketika kita tengok ada orang nak elak, sebenarnya nak mengelak supaya tidak melanggar batasan. Tapi kalau dah jadi kebiasaan tak buat, pelik, kita cuba sedaya upaya jagalah batasan syariat. Semoga dengan itu, walaupun orang kata kau ni buat susah benda mudah, kau ni benda yang okey kau buat tak okey, kau ni over pula. Kadang-kadang mungkin orang masih tak faham, tapi kitalah yang nak bernikah, maka kitalah cuba yang pertahankan. Masya Allah. Okey, saya nak share satu doa dan saya minta tuan-puan kita boleh ikut. Doa ni saya dapat daripada seorang alim ulama. Doa berkaitan dengan cinta. Kalau nak cari doa berkenaan dengan pasangan, kita boleh cari dalam search, boleh google lah antara doa yang masyhur. Tapi sebelum saya share doa yang saya kata doa cinta tu, antara doa yang masyhur iaitu daripada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya adalah, ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan zuriat keturunan kami penyejuk mata, penyejuk hati. Dan jadikanlah ya Allah kami menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan doa yang kedua, dan ia doa yang terakhir. Kadang-kadang saya pegang, yelah kan suami kan. Okey, maksudnya tak semestinya lah boleh je pegang tangan. Tapi kalau boleh letak dekat, takkan letak kat kepala pula kan. Boleh je nak letak kat kepala. Okey, saya bagi contoh, saya letak dekat anak saya lah. Kalau anak saya nak pergi sekolah, saya akan letak tangan saya atas dada anak saya, sebab saya rasa macam suka nak rasa degupan jantung dia. Ataupun saya letak atas kepala. Lalu saya akan bacakan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, nanti baru kita akan beri perhatian. Doanya, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi. Saya pun sebut nama anak. Masya Allah. Maksud dia adalah Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi, nama anak saya. Maksudnya adalah, ya Allah, jadikan diriku ya Allah dicintai oleh anakku ini lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau saya contohlah, saya rasa risau suami saya tak sayang saya, dia pun pernah lupa birthday saya, dia pernah bocor rahsia. Masa tu baru cerita lama-lama lah. Sebenarnya masa tu kelang kabut kan, sampai tak perasan hari lahir saya kan. Tapi orang perempuan kan mudah rasa macam risau. Bila saya teringat hari-hari antara doa, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi zawji lillahi ta'ala. Ya Allah, jadikanlah diriku dicintai oleh suamiku kerana-Mu ya Allah. Kita minta suami kita mencintai kita kerana Allah. Setiap anak saya akan sebut Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi atikah lillahi ta'ala. Ya Allah, jadikan diriku dicintai dalam hati anakku Atikah kerana-Mu ya Allah. Sekarang boleh ikut saya ya. Dan cuba bayangkan siapakah orang yang kita nak sebut dengan doa ini. Okey. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi. Okey, niatkan siapakah nama orang yang kita niatkan supaya dia sayang kita, dia cinta kita, dia suka kita. Sebutlah nama siapa-siapa dalam hati ke kat mulut ke. Lillahi ta'ala. Ya Allah, jadikanlah
Diriku dicintai di dalam hati. Sebut nama siapa? Sebutlah suamiku, anakku ke, kalau boleh sebut nama. Kerana-Mu ya Allah. Masya Allah. Dan kita boleh mulakan zikir nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Cinta. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi zawji lillahi ta'ala. Ya Allah, berikanlah rasa cinta dalam hati suamiku Tengku Fazli bin Tengku Yahya kerana-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua, hormat semua tuan-puan sekalian, ibu ayah, anak-anak dan bakal yang bernikah. Semoga Allah permudahkan, Allah murahkan rezeki, Allah berikan kasih cinta yang sejati sampai syurga. Sehingga bertemu lagi. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang tadi hujung tu Ustazah, saya baru nak aminkan kita sebut nama sama Ustazah. Tak boleh, jangan sebut nama sama orang. Nama sama sendiri, Masya Allah. Baik, seperti mana kita tahu, malam ini ialah birthday Ustazah kesayangan kita. Jadi boleh tak kalau nak kita semua belanja lagu dekat Ustazah? Boleh tak? Saya tak start lah. Siapa boleh start ya? Suaminya boleh? Itu pula seorang di sini. Masya Allah. Okay. Silakan Ustazah Sa'ara untuk berdiri. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Allah SWT. Okay. Boleh sama-sama ramai ya? Jom, jom. Kita nak kira tentang gambar. Jom. Okay. Sila. Yang ke berapa tahun Ustazah? Yang ke-40. 40 tahun. Masya Allah. Dia kurang lagi tu. Kita beza 3 tahun kan. Tapi bila masuk 4 rasa tua dah. Tak apa, kita ilmu ni Masya Allah yang sangat luas untuk disebarkan. Okey, silakan. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, ramai-ramai. Allah selamatkan Ustazah Asma, Allah selamatkan kamu. Lagi sekali boleh? Lagi sekali. Allah selamatkan kamu, Jeng. Allah selamatkan kamu. Ramai-ramai sekali lagi kuat. Allah selamatkan Ustazah Asma Harun, Allah selamatkan kamu. Okey, ini kita ada hadiah daripada Humayra. Ucapan daripada suami untuk isteri saya boleh? Untuk tahun lepas saya telah nyanyikan lagu Telah Ku Menang Kamu pada Tahir. Tadi saya nyanyi lagu Kau Pemasuri Hatiku. Dan untuk kelahiran yang ke-40 didoakan semoga terus diberikan kesihatan yang baik, diberikan satu kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dalam dakwah ini, dan diberikan keikhlasan dari hatinya untuk menyampaikan ilmu dan juga peranan atau pesanan-pesanan yang boleh memberikan perubahan kepada semua orang yang ingin mendengar dan melakukan perubahan dalam kehidupan, insya-Allah. Dan moga-moga ilmu itu diterima oleh Allah SWT dan suatu hari nanti memberatkan amalan, memberatkan timbangan mizan suatu hari nanti, dan insya-Allah sebagaimana kita berkumpul pada malam ini, kita dikumpulkan kembali oleh Allah SWT di surga nanti, insya-Allah. Amin. Amin. Masya-Allah. Itulah doa seorang suami yang meredai isterinya, insya-Allah syurgalah tempat seorang Ustazah Asma Harun, insya-Allah. Amin. Sampai situ sahaja program kita untuk pada malam ini. Terima kasih kami semua ucapkan kepada pihak pengajar, Ijaz Hadir Expo dan semua yang hadir pada malam ini. Kami doakan semoga dimudahkan urusan, dan kita doakan Ustazah setelah Ustaz kita akan terus dimudahkan urusannya sehingga ke jannah. Jadi birthday Ustazah. Terima kasih Semua terima kasih. Baik, sebelum Ustazah beredar, kita Ada hadiah. kenangan dari kami di Ijaz Hadir Expo khas untuk Ustazah dan juga Dari Taman Gol. Betul, dari Taman Gol. Kita akan ada sesi bergambar juga. Semoga diharapkan perkongsian pada malam ini memberi makna dan juga impak positif lah kepada semua yang mendengar. Terima kasih pada di sini.
Humairah. Humairah. Okey. Kita boleh adakan satu foto session. Okay, picture sini, standby. Kita tangkap gambar sekali. Boleh kita gambar sekali? Boleh? Kita minta Alicia untuk berada di atas stage sekali. Tim Alicia. Kita menjemput tim Alicia. Boleh, sini, sekali. Kita Kita minta Humairah lagi, wakil daripada Humairah lagi, dah ada ya? Tak lagi pada. Baik, kita mulakan. Okey, ini sesi bergambar dari tim Tamu Gold terlebih dahulu. Kita mempersilakan dulu. Okey, buat barisan ya. Dari tim Tamu Gold Betul. Daripada Alicia. Alicia. Okey.